wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila sairil anbiya wal mursalin wa ashabi Rasulillah ajma'in wa tabi'ihim wa tabi'it tabi'in minal awliya wasyuhada wal ulama wassalihin wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah, dengan rahmat Allah kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Semoga rahmat Allah Ta'ala itu juga Allah Ta'ala sampaikan untuk kedua ibu bapa kita, pada guru-guru kita semua, ahli keluarga kita semua, jiran-jiran, sahabat-sahabat dan muslimin-muslimat sekalian, insyaAllah. Amin. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung pengajian kitab kita, muka surat 206, bawah sekali ya. Dan riwayat. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin fid darain. Dan riwayat daripada Muslim, daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, ia aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya pada tiap-tiap malam ada sa'ah yang mustajabah. Jadi kitab kita masih lagi pada bab yang ke-19 daripada 40 bab, iaitu menceritakan, membahaskan tentang doa. Jadi doa ini salah satu daripada amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, aku akan mustajab. Jadi doa ini salah satu daripada amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang wajib, ada doa yang sunat. Doa yang wajib apa dia tuan-tuan? Sembahyang. Itu doa wajib. Sembahyang wajib lah. Jadi doa pun wajib lah. Karena apa? Karena doa itu pada hakikat sembahyang itu pada hakikatnya kita berdoa. Selepas daripada angkat takbir itu, terus kita baca doa, tuan-tuan. Allahu akbar kabira. Lepas baca doa iftitah, baca Fatihah pula. Fatihah tu ibu segala doa. Jadi doa ini sangat penting lah. Cuma disebut sembahyang, solat. Jadi solat tu sebenarnya doa. Dalam tasbih, duduk antara dua sujud, semua kita doa, tuan-tuan. Tahiyat, doa kunut, macam-macam. Jadi sembahyang tu tuan-tuan, itu doa sebenarnya. Tapi dipanggil solat, ibadah solat. Pada
syarak, dia panggil solat. Jadi ini tambahan huraian daripada perkara yang berkaitan dengan doa ni lah. Maka tuan kitab ni bawa mai satu riwayat yang Nabi SAW menyebut bahwasanya pada tiap-tiap malam ada sa'ah. Sa'ah ni time, masa, satu masa, tuan-tuan. Satu masa yang mustajabah, yang mustajab doa setiap malam. Setiap malam ni dia ada satu masa yang mustajab doa. Tiada membetuli akan dia oleh lelaki yang muslim. Di sini sebut lelaki, tuan-tuan. Pasal apa tak sebut perempuan? Perempuan pun samalah, tuan-tuan. Cuma sebut lelaki ni dia panggil mimba bitaghlib. Ghalibnya orang lelaki lah. Tapi perempuan pun masuk lah. Macam hadis Nabi, hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu disebutlah hadis Nabi, atas tiap-tiap orang Islam. Pasal apa tak sebut muslimatin? Sebab dia panggil mimba bitaghlib. Ghalib lelaki. Menang lelaki atas perempuan. Tapi perempuan pun wajib belajar ilmu. Maka dengan sebab itu ada setengah ulama dia tambah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu tambahan. Muslimatin tu ditambah, tuan-tuan. Sebab apa? Takut orang kata orang lelaki wajib. Dia tak faham bab taglib tu. Jadi dengan sebab tu ulama dia tambah muslimatin. Maknanya orang Islam lelaki, orang Islam perempuan kena belajar. Itu dalam bab hadis lah, tuan-tuan. Jadi begitulah di sini disebut lelaki. Kerana apa? Ghalib lelaki lah, dia sebagai imam. Kalau sembahyang jemaah, perempuan kena ikut belakang. Jadi tiada membetuli akan dia oleh lelaki yang muslim meminta akan kebajikan. Meminta ni maksudnya berdoa lah. Akan kebajikan daripada pekerjaan dunia dan akhirat. Daripada urusan dunia dan akhirat. Tuan-tuan, kita berdoa ni jangan ingat doa untuk akhirat saja, tuan-tuan. Dunia pun dia suruh minta. Dunia pun Allah Ta'ala suruh minta kat dia. Kan? Cuma kita biasa berdoa ni macam minta rezeki. Kita minta rezeki lah. Kita tak khusus ya Allah bagilah aku duit. Kita tak minta macam tu. Tapi kalau nak minta macam tu boleh tak? Boleh, tuan-tuan. Diharuskan. Ya Allah bagilah duit 10,000. Nak cerita kata boleh nak berdoa macam tu. Kenapa? Dia daripada urusan dunia, bab dunia, tuan-tuan. Tapi jarang lah orang nak sebut macam tu. Cuma minta rezeki. Jadi minta rezeki lu termasuk lah dalam wang ringgit, harta benda, dan juga yang lain, kesihatan, apa semua tu termasuk dalam rezeki. Ilmu, macam-macam lah, tuan-tuan. Itu umum lah, termasuk dalam rezeki. Tapi kalau kita nak khususkan, tak ada masalah, boleh. Nak cerita kata boleh. Diharuskan. Tapi jarang lah orang nak berdoa tu, kan? Dia malu nak minta macam tu. Sebab tapi kalau nak berdoa boleh, tak ada masalah. Sebab pekerjaan dunia. Ya Allah bagilah bisnes aku berjalan lancar. Boleh, tak ada masalah. Itu urusan dunia, kan? Tapi boleh doa. Dan akhirat. Jadi pekerjaan dunia dan akhirat. Kita kena ingat dunia ni juga pintu perjalanan kita menuju ke akhirat. Itu dunia. Sebab tu Nabi SAW sebut ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat kita bercucuk tanam untuk kita makan hasil di akhirat. Jadi kita kena ingatlah dunia ni pun
urusan yang Allah Ta'ala perintah, suruh kita berdoa. Sebab itu ibu segala doa yang diajar oleh Nabi SAW, Rabbana atina fid dunya. Itu ibu segala doa lah. Dia panggil master. Mastermind doa. Ibu punca kepada segala doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia sebut dunia dan akhirat. Jadi kalau seorang lelaki itu dia minta daripada kebajikan urusan dunia dan akhirat, melainkan diberinya akan dia. Waktu saah yang mustajabah tu, minta apa pun Tuhan bagi. Minta apa pun Tuhan bagi. Sebab tu kalau Allah Ta'ala buka, dia dapat tahu waktu tu, dia doa dia sangat mustajabah. Maka apabila engkau hendaklah mengetahui akan saah yang kelebihan itu, kalau kita nak tahu saah tu pukul berapa, kan? Saah ni tuan-tuan, dia jam. Bahasa Arab sa'atun itu maksudnya jam. Maksudnya jam. Kan sa'ah. Kita kalau tulis saat itu 1 saat. 1 second lah, kan? 1 second. Tapi bahasa Arab sa'atun itu jam, 1 jam. Kalau sa'atani 2 jam. Salasata sa'ah 3 jam. Dia macam tu. Sa'ah tu maksudnya jam. Jadi jam ni yang dimaksudkan di sini ialah masa yang mustajabah doa. Tapi tak tahu pukul-pukul berapa. Dia ada masa yang mustajab doa. Jadi masa tu itu hanya orang yang tertentu yang Allah Ta'ala buka pada dia, yang waktu tu mustajab doa. Jadi dia minta apa pun Tuhan mustajab. Jadi dengan sebab itu, maka apabila engkau hendaklah mengetahui akan saah yang kelebihan itu, kalau kita nak tahu saah tu, maka baca olehmu tatkala hendak tidur akan ayat ini. Kalau kita nak tahu, baca ayat ni. Tapi kena amal lah tuan-tuan, bukan baca hari ni terus tahu dah. Ada orang 10 tahun dia amal, baru tahu, tuan-tuan. Ada orang 15 tahun amal, itu namanya amalan, tuan-tuan. Kita jangan ingat amal ni terus jadi. jangan ingat macam tu, tuan-tuan. Kan? Syekh Abdul Qadir Jailani 30 tahun buat amal, kan? 30 tahun, tuan-tuan, Syekh Abdul Qadir Jailani. Baru Allah Ta'ala angkat derajat dia. Jadi kalau nak tahu, baca ayat ni lah, nak tidur jadikan amalan. Kan? Selain daripada surah Al-Mulk, kan? Ini salah satu daripada ayat yang hebat juga untuk kita amal ketika mana kita nak tidur. Kan? Apa dia ayat dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sikit ayat Quran pagi ni. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ayat ni tuan-tuan pun duk amal tuan-tuan hari Jumaat tuan-tuan baca. Ini ayat dalam surah Al-Kahfi tuan-tuan. Surah Al-Kahfi yang tuan-tuan amal hari Jumaat tu. Jadi ayat ini kita nak tidur baca. 1, 2, 3, 4. 4 ayat tuan-tuan. Surah Al-Kahfi. Hari Jumaat orang ramai 10. Kan? Ada 10 awal, 10 akhir. Ada yang baca semua. Tu masing-masing lah amalan kan. Ikut rajin lah. Ikut rajin, ikut masa. Kadang-kadang orang sempat baca habis. Kadang-kadang orang baca 10 awal. Kadang-kadang orang baca 10 akhir. Surah Al-Kahfi tuan-tuan. Jadi surah Al-Kahfi ni cukup hebat lah. Jadi ini salah satu daripada amalan kita nak tahu waktu yang mustajab doa. Bila? Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala bagi tahu dengan cara yang Allah Ta'ala buka. Kita tak tahu lah macam mana kan. Kita amal sudah. Maka bahawasanya jaga engkau pada saat itu insya-Allah Ta'ala. Kita nak tidur, kita baca. Jadi bila waktu mustajab Allah Ta'ala kejut kita. Allah Ta'ala kejut kita. Khazinatul Asrar. Khazinatul Asrar ni apa dia tuan-tuan? Ini nama kitab. Nama kitab. Nama kitab ni Khazinatul Asrar. Ini diambil daripada kitab Khazinatul Asrar, tuan-tuan. Khazinah tu maksudnya khazanah. Al-Asrar tu rahsia-rahsia. Rahsia-rahsia tak ramai orang tahu lah. Amalan ni, tuan-tuan, amalan ni tak ramai orang tahu. Kalau kita tak mengaji kitab ni, kita pun tak tahu, tuan-tuan. Kita belajar kitab ni baru kita tahu kan. Dan orang baca kitab Khazinatul Asrar tu dia tahu kan. Jadi Khazinatul Asrar tu dia kitab macam-macam amalan tuan-tuan. Banyak amalan-amalan yang boleh diamal. Bismillah, Fatihah, macam mana cara nak amal. Tu hebatlah kitab ni tuan-tuan. Jadi ini salah satu daripada amalan doa. Kita nak minta mustajab doa kita. Jadi nak tidur bacalah surah Al-Kahfi ni tuan-tuan. 4 ayat. Habis tu. Kita kadang-kadang nak baca doa tidur tak dan noh. Tambah nak baca ayat Quran ni. Kan? Kadang-kadang nak baca Bismikallahumma ahya wa amut. Hak tu pun tak dan tuan-tuan. Nak amai tu doa tidur. Tambah nak baca ayat ni kan lah. Tu sebab tu kan. Susah lah kan. Kalau kita tak jadikan amalan. Jadi orang dah biasa amal, dia baca lah. Dan tersebut di dalam Fathul Malik. Ni semua Fathul Malik, Khazinatul Asrar, semua nama-nama kitab lah ni tuan-tuan. Kitab rujukan. Imam As-Suyuti ni dia petik daripada kitab tu, kitab ni dia letak dalam kitab dia. Jadi kita baca kitab ni kita boleh tahu belakang. Oh, dalam kitab tu sebut macam ni. Dia jadi reference. Jadi disebut dalam kitab Fathul Malik bahawasanya barang siapa hendak bangun pada barang waktu menghendak ia daripada malam. Jadi kalau dia nak bangun malam, maka hendaklah membaca ia akan ayat yang tersebut itu.
tatkala hendak tidur dan berkata ia. Mula-mula baca ayat 4 ayat kahfi tadi. Lepas baca 4 ayat kahfi tadi, ayat yang tersebut tu 4 ayat tadilah. Kemudian dia baca doa ni. Baca doa ni. Ini kalau dia nak bangun lah, nak bangun qiyamul lail lah, tak? Nak bangun pukul 3 kah, dia baca doa. Apa dia doa ni? Allahumma aiqizni fi waqti kaza wa kaza. Jadi kaza wa kaza tu tuan-tuan sebutlah pukul berapa. Itu kaza wa kaza. Jangan sebut kaza wa kaza tu. Sagi baca doa Allahumma aiqizni fi waqti kaza wa kaza. Tu baca kaza. Jangan sebut kaza, kaza tu pelakon. Tak tahu kan. Kaza tu demikian maksud dia. Jadi kalau nak bangun pukul 3, baca Allahumma aiqizni fi waqti pukul 3. Macam tu. Sebut macam tu lah. Nak sebut Arab tak erti, sebut bahasa Melayu. Tak apa, tak ada masalah. Allahumma aiqizni pukul 4. Macam tu. Itu maksud kaza wa kaza. Maksudnya sebut jam sini lah, dekat kaza wa kaza ni. Kalau kita cakap kan bagian-bagian lah, waktu bagian-bagian. Fa inna ruhi biyadika. Ini doa dah. Wa anta tatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha udhkuruka fatazkuruni wastaghfiruka fataghfirli innaka taf'alu ma turid. Tengok maksud dah. Ya Allah, ya Tuhanku, sedarkanlah aku. Maksud, kalau kita kejutlah aku dari tidur pada waktu sekian-sekian. Sekian-sekian ni lah kaza wa kaza ni. Yang tu yang kita sebut pukul berapa kita nak bangun. Pukul 3 kah, pukul 4 kah, kan? Nak tengok bola pukul 4. Kacau lah. Macam doa ni. Saya takut terlepas game. Baca doa ni lah. Ini nak qiyamul lail, tuan-tuan. Kita nak qiyamul lail. Orang yang biasa qiyamul lail ni dia baca lah, kan? Supaya dia tak mau tinggal, nak jadikan amalan, kan? Qiyamul lail tak putus. Sesungguhnya rohku dalam genggaman kekuasaanmu. Bila kita tidur, roh kita tu dalam genggaman Allah, tuan-tuan. Sebab tu disebut separuh mati tidur ni. Sebab apa? Roh kita tu duduk kat Tuhan lah. Tidur kita tu bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Dengan nama Engkau aku hidup dan aku mati. Maksudnya kita tidur tu mati dah. Cuma mati separuh. Mati separuh. Zombie mati separuh. Kan? Mati separuh, tuan-tuan. Aku mati. Jadi roh kita tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam genggaman kekuasaan Allah. Dan engkaulah yang mewafatkan roh ketika mati. Jadi Allah lah yang mematikan kita. Dan ketika belum mati, dalam tidurnya, dalam tidur kita, kan? Jadi dengan sebab tu bila kita jaga daripada tidur, alhamdulillah lah, Allah Ta'ala hidup kita balik. Belum mati, ada orang tidur terus dah. Kan? Bukan tak ada orang macam tu, ada. Tidur terus. Sampai orang hantar masuk kubur, kan? Tak jaga tidur habis. Tu ramai, tuan-tuan. Bukan tak ada. Tu tidur, Allah Ta'ala ambil roh dia tu, ambil terus, tak bagi balik.
Aku mengingatimu, maka ingatlah aku. Kita ingat pada Allah, jadi kita minta Allah Ta'ala ingat pada kita. Aku memohon ampun kepadamu, maka ampunilah aku. Kita minta Allah Ta'ala ampun dosa kita. Sebab itu petua para ulama, kita kalau nak mudah bangun qiyamul lail, siang ni banyak buat amal. Malam jadi mudah. Siang kita rajin, maksudnya kita buat amal, ibadah, jadi malam insya-Allah mudah. Petua alim ulama. Ini petua kan. Sesungguhnya engkau maha memperbuat apa yang engkau kehendaki. Innaka taf'alu ma turid. Allah Ta'ala maha memperbuat. Sebut maha memperbuat apa yang dikehendak. Innaka taf'alu ma turid. Allah Ta'ala nak buat apa, Allah Ta'ala boleh buat. Ni kalau kita minta nak jaga. Nak jaga, nak bangun pukul berapa, sebut Allahumma aiqizni fi waqti pukul 3, bangun. InsyaAllah Allah Ta'ala kejut kita. Ini salah satu daripada amalan nak kejut bangun, kan? Ini kalau kita nak jaga, kita amal, kan? Ada orang tak mau amal, biar pilah bangun pukul berapa pun. Kalau alam ada kan, itu mudah lah. Itu teknologi kan. Allah Ta'ala buat teknologi. Ada tu kadang-kadang pakai alam pun tak jaga. Tambah lena dah. Kan ada juga kadang-kadang letih sangat tu kan. Kan kadang-kadang letih sangat, kerja urusan banyak. Tu. Bunyi loceng pun tak dengar tu dah. Alam duduk tepi telinga kita. Kadang-kadang apa ni, set alam, tapi dia punya speaker dia tak set. Terlupa kan, volume dia tu. Macam-macam lah, terlupa kan. Itu teknologi lah, itu salah satu daripada kurniaan Allah untuk kita nak bangun, nak kejut. Itu dari segi teknologi lah. Dulu alam tak ada, ini amalan dah. Atau berkata ia, ataupun dia kata apa? Aqsamtu alaikum ya khaddam hazihil ayah asy-syarifah antuqizuni waqta kaza wa kaza. Kaza wa kaza tu sebutlah pukul berapa. Bihaqqiha alaikum. Apa maksud dia? Aku bersumpah atas kamu, wahai khadam-khadam ayat-ayat yang mulia ini. Khadam ayat yang mulia. Tuan-tuan, ayat Quran ni semua dia ada khadam. Khadam ni apa tuan-tuan? Khadam ni penjaga. Itu maksud khadam. Khadam ni maksud penjaga ayat tu, ayat-ayat Quran tu. Setiap huruf tu ada penjaga. Penjaga ni malaikat lah tuan-tuan. Itu khadam. Khadam ayat Quran ni malaikat. Sebab tu kalau orang buat baca salah, dia jadi khadam setan lah pula. Kalau baca salah, kan. Sebab tu ada orang dulu-dulu dia baca salah, dia jadi khadam setan lah. Tu macam tu pula. Baca terbalik lah macam-macam. Kan. Kalau tak kena cara, tu. Sebab ayat Quran ni dia ayat yang mulia tuan-tuan. Ayat yang mulia dia ada khadam dia. Ambil daripada bismillah sampai qul a'udzu binnas. Semua tu setiap huruf dia ada khadam. Jadi kita minta khadam ni lah yang kejutkan kita. Hendaklah kamu mengejutkan
aku pada waktu begini-begini. Begini-begini itu pukul berapa yang kita nak bangun. Itu kaza wa kaza tu. Dengan haknya ke atas kamu, maka bahawasanya hasil maksudnya insya-Allah berhasil lah. Biiznillah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Inilah jam loceng orang dulu, para alim ulama dulu. Dia nak bangun pukul berapa, inilah amalan dia, tuan-tuan. Jam loceng alam. Kita pun kalau nak cuba boleh lah, tak ada masalah. Dan daripada Abi Abdullah radhiyallahu anhu, tiada daripada hamba yang membaca ia akan akhir surah Al-Kahfi. Akhir surah Al-Kahfi, yaitu ayat tadi lah. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ini ayat dah, last surah Al-Kahfi. Pada ketika hendak tidur, melainkan jaga ia pada saat yang ia kehendak. Ini riwayat daripada Abdullah. Dia kata orang yang baca akhir surah ni, dia niat ya, nak bangun pukul berapa, insya-Allah jaga. Yang ni. Ini satu amalan. Dan riwayat daripada As-Sadiq radhiyallahu anhu berkata, ya, sabda Nabi SAW, barang siapa hendak bangun pada malam, yakni pada barang waktu yang dikehendaki, dan mengambil ia akan tempat tidurnya. Mengambil tempat tidur ni maksudnya masuk tidur lah. Maka hendaklah ia berkata, Allahumma la tu'minni makraka, wa la tunsini zikraka, wa la taj'alni minal ghafilin, fa'aiqizni sa'ata kaza wa kaza. Dia baca doa ni. Nak bangun malam, jadi bila nak tidur, maka baca doa ni. Sebab tajuk kita bab doa. Itu doa Arab ni. Melayu, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau jadikan aku aman daripada perdayaanmu. Maksudnya tipu daya lah. Jauhkan kita daripada tipu daya. Janganlah lupakan aku dari mengingatimu. Maksudnya kita minta Allah Ta'ala ni, minta pada Allah supaya ni kita ingat pada Allah. Sebab ingat pada Allah tu kurniaan Allah. Kita ingat pada Allah tu, itu anugerah Allah untuk kita. Kita jadi ingat Allah, itu anugerah Allah, tuan-tuan. Kita kena minta doa dengan Allah, ya. Boleh, tak ada masalah. Tapi dia yang eloknya kita baca hak ni lah. Sebab ini teknik dia lah. Teknik nak bangun dia panggil. Dia baca macam ni cara dia. Sebab tu dia ada teknik dia, tuan-tuan. Kan? Dia ada teknik nak bangun, kita nak jaga bangun. Kita baca macam tu. Kita baca yang 10 tu, itu teknik cara lain. Kita niat lain. Kan? Itu cara dia lah. Sebab tu dia ayat Quran ni, dia ada kaedah-kaedah dia. Dia ada kaedah, kita nak amalan dia tu. Itu dia panggil teknik. Teknik dia. Jadi yang elok kita baca yang tu sajalah. Kan? Kita jangan kata, kalau baca 10 lagi bagus. Kalau macam tu baca satu surah lagi bagus lah.
Kan? Sebab tu kita sebut tadi ini teknik. Teknik dia baca satu ayat ni. Kan? Macam doktor bagi ubat lah. Hak ni ubat ni makan sebiji je. Kita kata, oi sebiji makan semua cepat lega. Mana boleh. Teknik dia sebiji je. Selepas makan. Tu. Itu dia panggil teknik dia. Lepas makan sebiji. Kan? Lepas makan lagi sebiji. 3 biji sehari. Jangan kita kata makan 3 biji sekaligus, senang. Tak boleh. Itu dia panggil cara-cara, kaedah, metodologi. Kaedah cara kita nak beramal, nak makan ubat. Macam tu lah. Jadi kita baca doa ni, nak tidur baca doa ni. Allahumma la tu'minni makraka tu. Janganlah engkau jadikan aku dari golongan orang-orang yang lalai. Kejutkanlah aku pada masa begini-begini. Begini-begini itu kaza-kaza kita sebutlah pukul berapa kita nak bangun. Ini amalan nak suruh kejut bangun ya tuan-tuan. Nak suruh kejut bangun daripada tidur. Maka menyebut ia akan waktu yang dikehendaknya, maka bahawasanya mewakil Allah Azza wa Jalla akan malaikat yang menjaga akan dia pada demikian itu. Jadi malaikat akan kejut kita. Maksudnya kita akan terjaga lah. Cara mana malaikat kejut tu wallahu a'lam lah. Tapi kita jadi jagalah waktu yang kita sebut tu tuan. Kita nak bangun pukul berapa. Ini amalan kita nak bangun. Habis itu. Orang dulu-dulu ni dia penting apa ni, Qiyamulail ni dia tak mau tinggal. Sebab tu dia doa minta kejut juga. Kan orang soleh-soleh ni dia kalau boleh tak mau tinggal Qiyamulail ni. Itu amalan dia. Sebab tu dia amal ni supaya tak mau tertinggal lah, walaupun sikit. Mesti nak kena bangun Qiyamulail. Itu amalan. Kan? Itu rezeki Allah Ta'ala bagi pada orang soleh-soleh. Habis itu tuan-tuan. Elakkan tidur pada waktu fajar menyingsing hingga terbit matahari. Sampai terbit matahari, jangan tidur. Waktu fajar menyingsing hingga terbit matahari, hingga keluar matahari lah. Jangan tidur waktu tu. Waktu pagi lah, jangan tidur kan. Bila kita bangun sembahyang subuh tu, lepas sembahyang subuh tu tidur tu tak elok. Tapi kalau penat sangat, kita letih, drive ke apa, itu tak ada masalah. Cuma jangan jadikan amalan. Jangan kita beramal macam tu. Amal apa? Amal tidur lepas subuh. Tak elok. Kalau sekali-sekala tu tak apalah, kita drive kan. Kita ada urusan kerja, outstation ke apa, lepas subuh nak tidur tak ada masalah, sekali-sekala kan. Tapi jangan jadikan amalan. Itu yang tak boleh. Tidur lepas subuh sampai keluar matahari. Sebab tu bab tidur ni tuan-tuan, banyak hadis Nabi sebut juga. Bab tidur ni dalam kitab ni ada juga bab tidur tuan-tuan. Belah-belah belakang bab tidur. Ya. Keluar matahari lah. Keluar matahari syuruk lah. Duha kita tidur kan. Dia elok kita sembahyang duha lah. Mana dah.
nak tengok bab tidur ni. Nanti tuan-tuan boleh baca. Bab tidur. Ni muka surat 335. Tu. 335. Itu dia ada bab tidur tuan-tuan. Tak sampai ke lah, kita lambat lagi 335. Tu. Itu tidur dan kesenangan. Maksudnya tidur tu tidur banyak sangat lah. Itu tak boleh lah. Itu nanti tuan-tuan boleh baca bab tidur. Tengok muka surat 39 tu. 39 yang lah tu. Kan hadis Nabi sebut tu. As-sabahatu tamna'ur rizqa. Muka surat 339. Bermula tidur pada awal hari. Awal hari ini pagi itulah. Pagi itu. Itu tamna'ur rizqa, menegahkan rezeki. Rezeki tak masuk. Tamna'ur rizqa, rezeki tak masuk. Tu muka surat 339 tu. Tu ada hadis sebut. Kan? Tidur tak boleh. Tapi kalau tertidur nak buat macam mana kan? Tuan-tuan kerja banyak kan? Kalau tertidur tu tak boleh nak kata apa. Tapi kalau tidur tu tak boleh kan? Kalau tertidur itu tak boleh nak lari. Sebab tu tertidur ni dimaafkan kan? Kita tertidur sampai semayang, kalau kita tertidur dimaafkan. Tapi syarat ter lah. Itu syarat dia ter. Ter ni maksudnya tak sengaja. Itu maksud tertidur. Kita lepas semayang zuhur, ni lepas semayang asar, lepas masuk waktu asar tu kita tertidur sampai maghrib contohlah. Tak semayang asar, itu dimaaf. Tapi semayang balik lah. Kan? Tertidur nak buat macam mana? Tapi kalau tidur memang sengaja tidur, tu memang tak boleh lah kan. Jadi ini tajuk dah tuan-tuan. Elakkan tidur pada waktu fajar menyingsing. Kita berhenti di sini lah noh. Apa stesen elok ni? Kan? Nanti kita sebut tentang tidur selepas subuh ni tuan-tuan. Jadi jangan jadikan kita sebagai amalan. Amalan tidur lepas subuh. Kalau sekali-sekala tak apa kan? Dalam hadis yang lain sebut an-naumu ba'da subhi tamna'u rizqa. Ada juga hadis Nabi sebutnya tu. Ada juga sebut an-naumu ba'da subhi majnun, gila. Tidur lepas subuh ni gila. Ini ba'dal asri, bukan lepas subuh, itu ba'dal asri. An-naumu ba'da subhi tamna'ur rizqa. Tidur lepas subuh menegahkan rezeki. Maksudnya rezeki payah masuk. An-naumu ba'dal asri majnun. Tidur lepas asar itu majnun, gila. Mewarisi penyakit gila. Tidur lepas asar. Sebab tu yang elok lepas asar kita tak tidur. Dia mewarisi gila. Tak gila macam mana? Bangun-bangun siap nak pergi kerja. Padahal maghrib. Dia tidur lepas asar, bangun-bangun gelap Mandi pakai baju nak pergi kerja. Pasal apa? Dia duk ingat subuh. Gila sungguh. No? Tu tidur lepas asar tu. Jadi jangan amal lah maksudnya. Tapi kalau dah macam sebut tadi lah, kalau kita penat sekali-sekala tu nak buat macam mana? Kena tidur jugalah. Dah penat kan.
Nah, tapi jangan jadikan sebagai habit lah. Tu lah. Ada orang dia jadi habit ya. Tu tak elok. Jadi amalan dia. Kalau sekali sekala tu tak apa. Ya. Tidur dia sikit. Sebab apa tuan-tuan? Tidur orang soleh-soleh ni sikit. Sebab dia amalan dia banyak. Bila amalan dia banyak, rohani dia kuat tuan-tuan, dia tak mengantuk. Dia tak mengantuk tuan-tuan. Sebab tu dia boleh jaga. Dia amalan dia kuat. Dia zikir banyak, wirid banyak. Jadi roh tu dia roh dia kuat. Dia jadi tak mengantuk. Itu rahsia orang soleh-soleh ni tuan-tuan. Dia amalan banyak. Kita tak percaya try sekali. 40 hari try. Amal sungguh. Memang jadi tak mengantuk tuan-tuan. Jadi tak mengantuk. Ya? Makin kuat zikir makin kuat mengantuk. Itu kena cek juga. Sebab tu bila kita zikir, kita ada jugalah cara dia kita nak bagi kuat ni. Kita selawat ke, kita nak jadi orang kata apa, nak sebab dari segi rohani itu kita nak kuat. Macam mana? Bila kita sebut di mulut, hati kita kena ikut. Contoh kita baca subhanallah, jangan mulut saja sebut tuan-tuan, hati itu ikut sekali. Itu cara kita nak dapat kekuatan daripada amalan kita. Zikir ke, baca Quran ke, tak kira. Amalan lah. Maksudnya mulut kita sebut, contoh kita sebut subhanallah, hati kena ikut kata subhanallah juga, hak dalam tu. Bagus roh, dia panggil rohani itu kuat. Dia tak mengantuk lah. Try tengok. Tuan-tuan try. InsyaAllah lah. Dia tak jadi, dia amalan tu jadi menguatkan kita lah, insyaAllah. Semua tu dengan izin Allah, kan, dengan izin Allah. Itu cara amalan kita. Kita baca selawat. Contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hati tu ikut sekali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati ikut sekali. Hati tu. Tu baru insya-Allah lah. Dia orang kata apa? Cara dah. Ini ulama sebut. Ulama sebut ni. Imam Ghazali ajar macam tu. Imam Ghazali pun dia ajar macam tu. Bila kita sebut mulut, hati ikut sekali. Macam kita dalam sembahyang kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Hati ikut sekali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Baca sama macam dengan mulut kita. InsyaAllah. InsyaAllah lah. Lagi banyak zikir, bukan lagi banyak mengatuk lah. InsyaAllah. Itu semua dengan izin Allah. Tapi kadang-kadang orang ni mungkin dengan sebab dia ada penyakit, dia macam-macam faktor lah tuan-tuan. Kan? Dia ada penyakit macam kecil manis ke. Kadang-kadang dia memang dia mengatuk lah. Dia ya? Kena makan ubat lah. Makan ubat sesemua, dia efek daripada ubat. Kan dia memang mengatuk lah. Ini pasal apa? Baca Quran dah ni mengatuk juga. Efek daripada ubat. Dia banyak faktor dia lah. Jadi kena tengok jugalah mengantuk tu sebab apa, kan? InsyaAllah tuan-tuan, itu semua dengan izin Allah. Jadi dengan sebab tu kita doalah, minta dengan Tuhan. Jadi Tuhan bagi rezeki kita insyaAllah, kan? Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.